الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف هذا الكتاب أستاذ جهال يمن، شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab bimbingan penghayatan dan kesempurnaan solat yang dikarang oleh Ustaz Johari Al-Yamani. Jadi insyaAllah tuan-tuan, perempuan, ibu ayah semua sihat ya? Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung muzakarah kita pada muka surat 296. Mana tu? Sampai 296 Mahyaya wa matiku. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun semasa kita mengucapkan mahyaya wa mamati lillahi, ini dalam doa iftitah kita lah kan. Dia doa iftitah ni kita kata ada di bawah 6 versi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dan antara versi itu ada kita kata apa, ucapan mahyaya wa mamati. Baik. Adapun semasa kita mengucapkan mahyaya wa mamati lillahi, artinya hidupku serta matiku adalah kerana Allah. Maknanya hanya untuk Allah sahaja. Setelah mengucapkan kalimah ini, kita perlulah ingat bahawa yang dilafazkan itu termasuk dalam hal ihwal seorang hamba yang langsung tidak memiliki kekuasaan ke atas dirinya. Bila kita sebut mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, maknanya kita faham bahawa yang mentadbir, yang mentakdir kehidupan kita dan kematian kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bila sebut hidup, maknanya dengan maksud yang menjadikan, iaitu al-ijad, iaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita satu hari nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Melainkan
Allah yang menguasai sepenuhnya ke atas diri itu dengan mempertuankan kepadanya sahaja. Sekiranya ucapan ini lahir daripada manusia dengan rasa kerelaan, rasa marah, duduk dan berdirinya, kesenangan pada kehidupannya, atau takutnya pada kematian, semata-mata semua itu tadi kerana urusan keduniaan, maka yang demikian ini tidak menepati hakikat sebenarnya. Maksudnya hakikat bahawa hidup kita dan mati kita hanyalah untuk Allah. Jangan maksud setiap daripada kehidupan kita dan kematian kita ini ditadbir oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi ucapan tadi sepatutnya lahir daripada seorang insan yang meletakkan segala sesuatu itu dengan berserah bergantung pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Inilah yang tepat dan sesuai dengan ucapan yang dilafazkan tadi. Maknanya semata-mata bila kita melafazkan mahyaya wa mamati, kita faham bahawa kita tidak ada kekuasaan ke atas diri kita sedikit pun. Yang berkuasa atas diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lakukan perkara-perkara di atas muka bumi ini sekadar untuk urusan keduniaan sahaja, maka seolah-olah kita telah melalaikan daripada urusan akhirat kita, menjadikan apa yang kita sebut kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah. Seolah-olah kita hanya mengatakan kehidupanku hanya untuk Allah, tetapi minta maaf, kehidupanku dan kematianku itu bukanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semata-mata memikirkan tentang urusan keduniaan semata-mata, kerana itu jadikan dunia ini sebagai jabatan akhirat. Pada manusia itu tidak akan sampai ke akhirat melainkan akan melalui dunia ini. Karena itu disebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, ambillah perantara untuk kamu sampai kepada Allah. Maknanya apa? Jadikan perantara dunia ini untuk kita dapat redha Allah Ta'ala. Jadikan perantara harta kita untuk kita dapat redha Allah. Jadikan perantara urusan keduniaan kita untuk kita dapat redha Allah. Maknanya kehidupan yang kita hidup di atas dunia ini, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, semua itu kita lihat dengan mata hati kita terus kepada akhirat. Bukan sekadar kita hanya melihat dengan mata kepala kita semata-mata di dunia sahaja. Karena setiap daripada kita akan sampai ke negeri yang abadi, maka segala apa yang kita buat, segala apa yang kita katakan itu semua akan dihitung nanti di hari akhirat dan menjadi bekalan di hari akhirat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut sahaja mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tidak akan kita syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan perintah Allah kita turuti dan kita mengakui di dalam doa iftitah bahawa kita di kalangan mereka yang mengikuti agama ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita ucapkan maka mestilah kita hayati dan kita ikuti. Karena itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita sentiasa sebut di dalam zikir kita, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dan aku kosongkan urusanku, kuserahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang maha melihat akan hamba-hamba ni. Kerana itu kalau sebelum tidur tu amalkan tu, untuk dimudahkan urusan esok hari ini. Dan juga untuk supaya kita merasakan diri kita ini, untuk kita bimbing diri kita ini benar-benar
merasai bahawa segala urusan kita itu hakikatnya telah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kita ini sekadar usaha dan ikhtiar pada zahirnya semata-mata, yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Itu 11 kali sebelum tidur. Nah, 11 kali sebelum tidur. Baik. Kalau nak baca lebih, boleh, tak ada masalah. Yang penting 11 kali ini berhenti sekejap. Nah, 11 kali ini berhenti sekejap. Kerana apa? Kerana itu pengalaman para ulama. Pengalaman para ulama. Macam Bismillah 21 kali sebelum tidur. Pengalaman para ulama, Bismillah 21 kali sebelum tidur, aman daripada pencuri, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Maka nak baca lebih pada 21 boleh ke? Boleh. Yang penting 21 kali itu berhenti sekejap, doa, minta Allah dengan keberkatan 21 kali Bismillahirrahmanirrahim ni agar diamankan. Kemudian nak zikir Bismillah, silakan. Itu dia. Baik. Dia macam kita kata, ulama-ulama kita kata, kalau nak hajat ni bacalah Yasin 3 kali. Itulah. Maknanya mereka ni dapat hajat mereka dengan mereka baca Yasin 3 kali. Itu contoh. Oleh ulama-ulama kita kata, kalau nak hajat kita ni tercapai juga, nak supaya dicerahkan hati, bacalah Yasin 7 mubin. Kan? Itu contohnya. Bila sampai mubin tu, kita niatkan kita baca doa dalam hati, kemudian hembus perlahan-lahan. Itu contohnya. Baik. Ini semua apa dipanggil tajribah. Tajribah ni apa dia? Iaitu pengalaman para ulama. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat kepada satu kalam di dalam hikam yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, alih nafsaka 'anit tadbir, rehatkan dirimu daripada takdir. Maknanya apa dia? Rehatkan dirimu daripada takdir, iaitu rehatkan dirimu daripada merasai bahawa perbuatan kita itulah mesti jadi 100%. Jangan kita merasakan bahawa perbuatan kita itu mesti jadi 100% hasilnya dengan kehendak kita. Maknanya jangan jazam. Jazam ni dengan maksud jangan kita rasa tetap kalau kita buat ni mesti dapat keputusan yang kita nak. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau boleh jadi kita melakukan usaha dan ikhtiar, kemudian hasilnya tak kena dengan kehendak kita, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka 'anit tadbir, rehatkan dirimu daripada takdir. Bukannya jangan kamu usaha, tak. Jangan kamu ikhtiar, bukan. Usaha dan ikhtiar tu memang itu atas dasar syariat, kita kena buat. Tetapi kena faham bahawa usaha dan ikhtiar kita tak beri bekas sama sekali, tak beri hasil sama sekali. Yang beri hasil tu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebahagian manusia mereka mengalami kesedihan dalam hidup. Mereka rasa kenapa tak dapat lagi ni. Dah banyak kali cuba orang tu buat jadi, kenapa aku buat tak jadi-jadi? Kerana dia tidak merasai bahawasanya yang menjadikan hasil itu, bahkan yang mentakdirkan usaha dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu bila dia baca mahyaya wa mamati tanpa dia faham dengan betul, maka itu akan menjadikan dia hanya sekadar melafazkan mahyaya wa mamati, tetapi bukan dengan penghayatan yang sebenar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu kita faham daripada hadis Nabi SAW, satu orang yang berusaha, berikhtiar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana disebutkan disabdakan oleh baginda Nabi SAW bahawasanya doa seorang hamba itu
akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah taala, bukan dengan cara kita. Ya. Maknanya dengan cara Allah ini, dengan maksud dengan menurut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah taslim, kita telah serahkan urusan kita, dengan maksud kita usaha ikhtiar, lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksudkan penghayatan kepada mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian seterusnya mengucapkan lafaz ta'awuz, yang lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ini sebelum kita baca Al-Fatihah kan? Dah habis doa kita. Sebelum baca Al-Fatihah, maka kita akan ta'awuz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nak hasil pahalanya, ya, kita baca dengan kita dengar bacaan kita tersebut. Walaupun dia sekadar sunat, tetapi nak hasil pahala sunat, mestilah dibaca dan didengari oleh diri kita sendiri, didengari oleh telinga kita sendiri. Maka berhasillah pahala sunat, termasuk doa iftitah, termasuk apa-apa bacaan sunat, surah-surah selepas Fatihah, kita baca dengan kita dengar dengan diri kita sendiri, maka berhasillah pahala tersebut. Tetapi solat tetap sah sebab dia bukan rukun. Kalau rukun memang wajib kita dengar dengan telinga kita sendiri. Kalaulah kita tak dengar dengan telinga kita sendiri, maka rukun-rukun seperti Fatihah tersebut dan sebagainya kita tak dengar dengan telinga kita sendiri, maka batallah solat kita. Tetapi kalau untuk sunat, tak dengar dengan telinga kita sendiri, maknanya mungkin kita baca dalam hati juga, atau mungkin kita baca perlahan sangat sampai tak dengar langsung. Maka para ulama mengatakan, kalau dibacakan dalam hati semata-mata, maka tak berhasil pahala. Tapi kalau dibaca dengan gerak mulut, ini ada pandangan daripada Imam Zarkashi. Imam Zarkashi dia pandangan yang mengatakan ia hasil pahala juga untuk perkara sunat. Ada untuk perkara wajib tak? Tidak dapat tidak untuk perkara rukun, wajib didengar dengan telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, yang diguna pakai dalam mazhab Syafi'i kita, mestilah kita baca dan didengar oleh telinga kita sendiri, walaupun dia adalah bacaan sunat, maka berhasillah pahala ketika tersebut. Kalau tak dengar, tetap sah solat kita. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa dia? Aku memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebagaimana kita maklumi bahawa syaitan itu musuh utama dan musuh ketat kita, yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan, memperdaya, menggoda, menyelewengkan akidah umat Islam, apalagi dalam perkara kecil seperti menghalangi kita daripada kekhusyukan di dalam salat. Perasaan dengki dan hasad syaitan akan sentiasa bergelora selagi tidak dapat menyesatkan umat ini, lebih-lebih lagi terhadap orang yang mentaati perintah Allah dan sujud kepadanya. Permohonan perlindungan kita kepada Allah itu mestilah disertai dengan meninggalkan segala apa yang disenangi oleh nafsu jahat kita, dan digantikan dengan apa yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bukan semata-mata ucapan bibir sahaja. Ada itu disebutkan dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu dia akan menyuruh kamu untuk melakukan, untuk dia akan membawa kamu untuk menjadi fakir. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan akan mengarahkan kamu untuk melakukan kerosakan, melakukan perkara-perkara yang hina dan kecil. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud menyuruh kita ini untuk jadi fakir, ini fakir akhirat.
Tidak ada apa bekalan yang kita bawa daripada akhirat kita disebabkan hasutan daripada syaitan yang direjam ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada itu disebutkan dalam Al-Quran bahawasanya syaitan ini adalah musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Pada itu bila kita sebut sahaja a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam, maka perlu disertai dengan usaha untuk meninggalkan godaan-godaan syaitan ini. Perlu dengan usaha untuk meninggalkan godaan-godaan nafsu ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh pengarang kita, kalau setiap hari sahaja kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tanpa kita menghayati apa yang dibaca itu dengan maksud kita cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan godaan-godaan syaitan, maka seolah-olah dia seperti ucapan yang diucapkan daripada bibir sahaja tetapi tidak daripada hatinya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menjadi golongan yang sekadar ucapan itu diucapkan dengan baik di bibirnya tetapi tidak sampai kepada hatinya pengamalan dan penghayatannya. Dan itu Nabi SAW pernah bersabda. Satu ketika Nabi SAW pernah bersabda bahawasanya di akhir zaman akan ada golongan yang mana mereka ini membaca Al-Quran, mereka salat seperti salat kita, mereka juga baca Al-Quran dengan Masya Allah, dengan baik dan sebagainya, tetapi Al-Quran itu hanyalah sampai di kerongkong mereka sahaja. Apa maknanya? Quran itu hanyalah sampai di kerongkong dengan maksud sekadar keluarnya suara daripada kerongkong, tetapi tidak membawa kepada kefahaman hatinya, tidak membawa kepada tadabburnya, tidak membawa kepada memahami makna dan mengikuti apa yang ada daripada Al-Quran. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa wasallam. Maka tuan-tuan ada pengajian Quran di masjid, tuan-tuan juga ada pengajian fiqh. Fiqh ini datangnya daripada mana? Sumbernya daripada Quran dan hadis. Maknanya apa? Tuan-tuan mengaji juga sebenarnya makna daripada Quran melalui ilmu fiqh. Tuan-tuan faham? Jadi fiqh ni bukan dia datang daripada tempat lain, tidak, datang daripada Quran hadis juga. Sebab ada yang kita tengok viral kadang-kadang bila sampai ke bulan Ramadan, ada beberapa orang yang dia salahkan tadabbur ni, apa nama ni, kita buat tilawah Quran ramai-ramai ni kan, tadarus. Dia kata tadarus ni tak beri manfaat apa, orang baca tak faham pun. Dia kata. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya pasti insya-Allah video tu akan sampai balik pada saya. Setiap kali Ramadan akan ada yang bertanya kepada saya tentang video tu. Oleh satu orang ustaz, wallahu a'lam lah siapa, saya tak kenal. Dia kata tak berguna tadarus. Kenapa? Kerana orang yang baca ni semua sekadar baca hanya sampai ke kerongkong saya. Dia guna hadis Nabi SAW tapi tak faham pun. Jadi buat apa baca kalau tak faham? Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia salah faham dengan hadis Nabi ni, payah juga. Dia salah faham dengan hadis Nabi SAW. Dia maksudnya para ulama mengatakan, kalau tuan-tuan pergi pengajian fiqh, tauhid, tasawuf, sirah, hadis dan sebagainya, itu maknanya tuan-tuan sedang mentadabburkan isi Al-Quran. Karena datangnya semua ilmu itu semua datang daripada Al-Quran. Kemudian bila tuan-tuan buat tadarus Al-Quran, baca di bulan Ramadan, baca ramai-ramai, walaupun Quran itu kita tak faham, hakikatnya kita tak dituntut untuk faham satu persatu pun ayat Al-Quran. Yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi'ashri amthaliha. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, maka dia akan dapat 10
namanya kebaikan, 10 hasanat, 10 ganjaran. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Anjuran daripada Nabi SAW apa dia? Baca Quran. Kemudian nak faham Al-Quran, nak faham isi Quran, itu melalui pengajian fiqh, tuan-tuan. Pengajian tauhid yang tuan-tuan mengaji, pengajian tasawuf yang tuan-tuan mengaji. Itulah memahami isi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pengajian tafsir itu satu perkara lain pula. Pengajian tafsir dia satu perkara lain pula. Dia perlu kuasai ulumut tafsir. Dan bahkan kalau kita kata sekadar kita baca terjemahan sekalipun, kadang-kadang boleh bawa kepada masalah. Ya. Dia kadang-kadang dia bawa terjemahan zahir ni, boleh bawa kepada masalah pula. Kerana itu nak memahami Al-Quran pun, para ulama kata cukuplah dengan mereka belajar fiqh, tauhid, tasawuf, sirah dan sebagainya. Itulah makna mereka faham Quran. Itu dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan lagi apa dia? Cubalah kita bayangkan, sekiranya ada seseorang yang akan menjadi mangsa terkaman binatang buas, lalu dia orang yang akan diterkam itu mengucapkan kepada binatang buas itu, aku memohon perlindungan daripada kejahatanmu wahai binatang buas. Sedangkan dia sendiri tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha untuk menghindarkan diri daripada bahaya terkaman binatang buas itu, sama ada dengan beralih dari tempat itu atau sebagainya, lari dan sebagainya. Hal yang sedemikian itu tiada gunanya, dan pasti dia akan diterkam oleh binatang buas itu. Satu ketika di zaman Rasulullah SAW, satu orang sahabat, ya, satu orang dia tinggalkan unta dia, lalu dia mengatakan, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan unta dia, lalu dia kata apa? Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia kembali balik, unta dia hilang. Lalu sedih dia, berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW tanya pada dia, ya, kenapa kamu menangis, kenapa kamu sedih ni? Dia kata, unta aku hilang. Nabi kata, kamu tambah tak unta kamu? Aku tak tambah, tapi aku tinggalkan unta aku ni, lalu aku serahkan kepada Allah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kamu nak serah kepada Allah sedangkan kamu telah meninggalkan usaha dan ikhtiar kamu? Nah, kamu telah meninggalkan asbab, usaha dan ikhtiar. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam bab usaha ikhtiar kita kena buat. Dalam masa yang sama kita faham bahawa yang menjadikan segala sesuatu itu, yang memberikan keizinan, yang menjaga, yang memelihara itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama rumahnya dia tak berkunci, dia kata kalau pencuri masuk, kalau aku serahkan kepada Allah, lalu biarkan sahaja, maka pencuri masuk, akhirnya jadi apa? Akhirnya hilanglah barang-barang dia. Maka dia kata, macam mana aku dah serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan tidak ada usaha dan ikhtiar untuk apa? Tutup tingkapnya ke, tutup pintunya dan sebagainya. Maka inilah juga pegangan, sebagaimana pegangan golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ini mereka mengatakan kita ni majbur. Maknanya apa? Dipaksa. Kita tidak ada usaha dan ikhtiar. Mereka menafikan usaha, mereka menafikan ikhtiar. Lalu mereka mengatakan bahawa kita ni sekadar berada di bawah takdir Allah Ta'ala, dengan maksud tak perlu kita usaha ikhtiar. Yang membawa kepada apa? Akhirnya mereka menghalalkan perbuatan yang haram. Jadi bila mana mereka melakukan perbuatan yang haram, contohnya mencuri, berzina dan sebagainya, mereka kata, oh, kami tak boleh buat apa, ni takdir Allah. Jadi golongan Jabariyah. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah pernah ada orang macam ni. Dari sahabat ni yang salah faham dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu disebutkan dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, maka tawakkallah kepada Allah. Dengan maksud kita berazam, dalam masa yang sama kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azam itu dengan makna usaha.
Azam itu dengan makna usaha baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kena faham kan? Takut-takut kita jadi seperti golongan Jabariyah, naudzubillah min dzalik. Di golongan Jabariyah ni tuan-tuan, maknanya kalau dia tengok air ni, dia kata kalau air ni Allah Taala takdirkan masuk mulut, masuk. Kalau tak masuk, tengok je lah air. Gitulah cerita dia. Kalau tu di zaman Khalifah Ma'mun kan, di zaman Khalifah Ma'mun, golongan Jabariyah ini telah dipanggil oleh pemerintah, lalu mereka dipukul. Bila dipukul sahaja mereka tanya kepada Khalifah, kenapa pukul kami? Khalifah kata, jangan tanya, ini takdir Allah. Jangan tanya, kamu kena pukul, ini takdir Allah. Mereka pun, Allah ni macam mana? Mereka sendiri tersalah di dalam akidah mereka. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud di sini apa dia? Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dalam masa yang sama, kita tidak melakukan usaha untuk meninggalkan godaan syaitan. Ini maksud dia. Bagaimana kita nak terhindar dalam keadaan kita meminta kepada Allah Ta'ala, tetapi kita tak hindarkan godaan syaitan ini? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, macam mana nak hindarkan? Perlu kepada pengajian, perlu kepada tunjuk ajarnya guru mursyid dan sebagainya, melalui pengajian-pengajian fiqh, tauhid dan tasawuf. Baik. Begitu juga dengan orang yang menuruti hawa nafsunya. Dia kadang-kadang kita kata nafsu ini dan perkara-perkara yang berkait dengan kesalahan hati ini, dia terlalu licik, terlalu halus, yang kadang-kadang pada zahirnya kita merasakan dah betul, tetapi hakikatnya salah pada niat kita, salah pada hati kita dan sebagainya. Pada itu diwajibkan pula mengaji tasawuf untuk kenal penyakit-penyakit hati. Dengan kenal itu bawa kita untuk hindari penyakit-penyakit hati itu. Baik. Begitu juga dengan orang yang menuruti hawa nafsunya. Dia tetap disenangi oleh syaitan dan dia dimurkai oleh Allah. Maka dengan mengucapkan lafaz ta'awudz itu sahaja tiada gunanya sekiranya seseorang itu tidak berusaha untuk menghindarkan diri daripada apa yang disenangi oleh syaitan itu. Maka sesiapa yang bertuhankan hawa nafsunya, dengan maksud dia mengikut kepada hawa nafsunya, jelaslah dia berada dalam lingkungan dan kawalan syaitan dan berada jauh daripada benteng perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada itu tuan-tuan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling kurang sekali fardu ainnya kita mengaji tasawuf ni, paling kuranglah para ulama kita kata, guru-guru pun kata, iaitu ngaji kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Makki rahimahullah ta'ala. Itu paling kurang. Iaitu apa? Dia akan ajar kita bagaimana kita nak jaga nafsu kita, bagaimana kita nak benteng daripada kita mengikut nafsu kita. Manusia ni tuan-tuan, Allah bekalkan dengan nafsu dan juga akal. Maka nafsu dan akal ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia saling bertentangan. Dia saling bertentangan. Jadi nafsu ni dia nak menyuruh ke arah keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan sentiasa menyuruh ke arah keburukan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi para ulama kita karanglah kitab-kitab paling asas dalam tasawuf, antaranya kitab Penawar Bagi Hati, untuk kita tahu antaranya 7 anggota yang kita kena jaga. Daripada apa? Daripada terikut dengan godaan syaitan dan hawa nafsu. Kena tutup tu dulu. Bila dah tutup tu dulu, bawa pula kepada perbahasan. Jangan banyak bercakap, jangan banyak dan sebagainya, jangan banyak tidur dan sebagainya. Itu perbahasan-perbahasan yang dalam, yang asas, untuk seseorang itu dapat lawan hawa nafsu dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia punya teori dia. Praktikal dia perlu kepada amalan. Baik. Ketahuilah bahawa salah satu daripada godaan syaitan ialah dengan mengganggu kita daripada memahami maksud ayat-ayat yang dibaca semasa mengerjakan salat. Ini merupakan was-was atau godaan besar. Sebab yang dikehendaki bukanlah gerakan lidah semata-mata, tetapi yang paling utama ialah mengamati maksud dari ayat-ayat yang dibaca. Jadi godaan syaitan, godaan nafsu ni tuan-tuan, dia akan mengganggu kita. Dia akan ganggu kita dalam memahami maksud ayat,
Dia akan jadikan kita ni was-was dan sebagainya. Dia akan datangkan kepada kita perasaan-perasaan yang tidak baik. Dia akan isikan dalam hati kita ni riya, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita lawan godaan syaitan dan nafsu ini dengan ilmu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu disebutkan bahawasanya seorang yang meninggalkan amal kerana takut kepada riya, maka itulah riya. Seorang yang meninggalkan amal kerana takutkan riya, maknanya apa? Aku ni kalau pergi solat di masjid ni, orang kata aku ni hebat pula. Orang bagi tok lebay pula contohnya kan. Jadi tuan-tuan, akhirnya apa dia kata? Disebabkan tu aku tak nak riya lah. Aku tak nak riya lah, jadi tak perlu solat di masjid. Maka kata para ulama, itulah riya. Kerana syaitan ni tuan-tuan, mereka nak kita berhenti daripada amal. Jadi bila kita berhenti daripada amal, berjayalah syaitan, berjayalah nafsu. Maka untuk kita untuk kita berhenti, untuk kita dapat melawan syaitan dan hawa nafsu, tidak kena teruskan amal. Karena kalau kita tidak teruskan amal, satu orang tu dia meninggalkan serban dan sebagainya. Disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab risalahnya, satu orang meninggalkan serban kerana takutkan riya, maka sesungguhnya apa? Sesungguhnya itulah riya. Dengan maksud apa dia? Dia meninggalkan amal dengan cara yang salah kerana terikut dengan hawa nafsu sebenarnya. Karena hawa nafsu suruh dia untuk meninggalkan amal. Bahkan syaitan pula suruh dia meninggalkan amal dengan nasihat daripada syaitan, kalau kamu beramal ni kamu riak nanti. Syaitan pula nasihat. Syaitan jadi alim lagi. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, lalu dia pun kata, oh betul juga, tinggalkan amal nanti riak. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi halus godaan ni, halus. Jadi sebab itu tak dapat tidak, kita teruskan juga amal. Dalam masa yang sama, kita tetap juga dengan pengajian, tetap juga usaha mujahadah lawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, rahmat, hidayahnya di atas usaha kita untuk lawan godaan nafsu dan juga syaitan ini. Walaupun memang kita kata manusia takkan lepas daripada godaan nafsu dan syaitan, selagi mana dia bergelar manusia, kerana dia adalah makhluk yang telah dibekalkan oleh Allah dengan nafsu dan juga akan sentiasa digoda oleh syaitan. Baik, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga ketika melafazkan bismillah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni tuan-tuan, kata para ulama, iaitu apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di depan tu dengan, diterjemahkan dengan apa? Dengan. Maka dengan itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab, ba di situ ada banyak makna, dengan di situ ada banyak makna. Ada ba dengan maksud litabarruk, dengan maksud mengambil berkat. Maknanya apa? Dengan keberkatan nama Allah. Ada ba bermaksud lil isti'anah, iaitu meminta pertolongan, dengan maksud dengan pertolongan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud pertolongan Allah, itu maksudnya. Ada ba pula lil musahabah, iaitu kebersamaan, dengan maksud apa dia? Dengan kebersamaan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihan. Jadi ba ni banyak makna. Kalau kita bahasa Melayu dengan je lah. Jadi dalam bahasa Arab, ba tu sahaja ada banyak makna, satu huruf sahaja. Itu hebatnya bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita melafazkan kalimah basmalah ini, basmalah ni dipanggil sebagai huruf yang mujmal ataupun kita kata yang diringkaskan. Bismillah dipanggil basmalah, alhamdulillah dipanggil hamdalah, kemudian la haula wala quwwata illa billah dipanggil apa? Hauqalah. Hauqalah. Kalau hayya 'ala salah, hayya 'ala falah,
Dipanggil hayy 'alatain. Hayy 'alatain banyak lagi lah nak. Jadi banyak kita kata apa? Dipanggil huruf ringkas, kalimah ringkas. Baik. Ketika kita melafazkan kalimah basmalah ini, hendaklah kita sertakan bersama niat tabarruk. Nampak tu? Maknanya apa? Dengan keberkatan nama Allah. Karena itu saya sebut tadi, ba itu salah satu maknanya apa dia? Litabarruk, iaitu mendapatkan barakah. Baik. Hendaklah bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, sertakan bersama niat tabarruk melalui bacaan yang diucapkan semasa bermunajat kepada Allah. Ketahuilah bahawa maksud daripada lafaz yang diucapkan hanya daripada Allah Ta'ala sahaja. Sekiranya perkara ini telah kita fahami sebaiknya, maka keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala akan semakin mendalam dan mantap, kerana Allah lah yang menguasai segalanya dan tidak pernah terluput daripada kekuasaannya, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan maksud apa? Untuk mengambil barakah daripada nama Allah yang bersifat Allah itu dengan Maha Pemurah dan Maha Mengasihani ataupun Maha Penyayang. Cuma kita kena faham, di sudut kita mengatakan Allah ni Maha Mengasihani, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan sebagainya. Walaupun kita ucapkan lafaz itu suatu lafaz yang biasa kita fahami, tetapi hakikat dia tak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa dia? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut sahaja lafaz sayang, kalau makhluk sayang itu dengan maksud riqqatun fil qalb, iaitu apa? Hadir daripada hati, hadir daripada hati. Itu kalau makhluk. Kalau Allah sayang kamu, kita kata Allah sayang kamu, Allah sayang saya, Allah sayang dia dan sebagainya, kita sebut begitu. Apakah maksudnya sama dengan makhluk, iaitu sayang itu dengan maksud sifat yang datang daripada hati Allah? Boleh faham soalan? Adakah dia maksud sifat yang datang daripada hati Allah Ta'ala? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jangan salah faham. Kalau daripada makhluk, kita maksud itu daripada hati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah, yang mempunyai hati, na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala tidak mempunyai hati ke, jantung ke, paru-paru ke, tak ada nak. Ini dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Makna di sini Allah Maha Mengasihani, Allah Maha Penyayang dengan maksud apa? Iaitu dengan maksud daimul ihsan, sentiasa memberikan kebaikan melalui perbuatannya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Itu maksud dia. Kita kata Allah sayang kamu dengan maksud apa? Allah sentiasa memberi nikmat kepada kamu. Itu maksud dia. Dan sebagai orang ada salah faham, dia kata Allah sayang pada kamu, Allah rindu pada kamu. Dan bahkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Qudsi ada disebutkan Allah berfirman bahawa inni marid, aku sakit. Dan kalau salah faham tu bahaya. Itu dia. Sebab tu kita kata bahaya kalau baca terjemahan kadang-kadang. Melainkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, antaranya hadis fadailul a'mal, fadilah amal, itu tak boleh. Adapun hadis-hadis yang diajarkan oleh guru-guru kita, tak boleh. Tapi kadang-kadang ada beberapa hadis yang mana Allah Ta'ala firmankan dalam hadis tersebut, hadis Qudsi, iaitu apa? Aku ni sakit. Aina ibadi, di manakah hamba? Itu dia. Kita faham betul macam ni, kita faham secara zahir makhluk. Maknanya apa? Allah sakit juga. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya ada lafaz-lafaz yang perlu kepada, kalau kita tak tahu ataupun kalau membawa kepada menyerupai makhluk, maka perlu kita berdiam diri dan tanya kepada para ulama. Cuma dalam bab penyayang ni biasa kita dengar penyayang, mengasihani, kasih ke, rindu ke dan sebagainya. Maka kena faham maksud-maksud itu bukanlah seperti mana sifat makhluk, bukanlah datang daripada hati dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
InsyaAllah tuan ya. Jadi kita sambung lagi lah perbahasan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu-satu bahas. Nah, hebat. Kitab dia hebat. Nah, dibahas satu-satu tuan yang dimuliakan Allah SWT. Fatihah pun satu-satu ayat dibahaskan. Kita ringkaskan saja nanti lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan kan? Ya. Dulu lepas apa tanya dalam mazhab Syafi'i ini baca Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi kita baca yang last tu Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu lebih. Apa jadi 8 ayat? Berapa? Baik. Dia kita kata mazhab Syafi'i kita 7 ayat. Dia bagi sab'al mathal. 7 ayat. Jadi 7 ayat ni macam mana cara bacaannya tak salah. Ada yang sambung-sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu satu cara bacaan. Yang penting yang kita baca tu adalah 7 ayat juga. Ya, walaupun yang 7 ayat tu kita mungkin pisahkan dia atau kita sambungkan dia terus. Yang penting 7 ayat. Sama macam Quran, kadang-kadang Quran kita kata ayat dia begini, tapi kita pisahkan gini, kita pisahkan gini. Yang penting dia adalah satu ayat juga. Gitu. Boleh? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma afdalnya sambung. Afdal sambung. Jadi kalau nampak tak cukup, apa